Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Sambungnya perbicaraan kita di dalam kitab Al-Iman, rukun, hakikat dan pembatalannya. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ni hendaklah kita isbatkan bagi Allah mengikut pengertian yang layak. Ikut pengertian mana? Yang layak dengan Allah. Jangan yang dalam kepala kita. Tak boleh. Jadi yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan Allah, iaitu mengikut pengertiannya yang sebenar, yang hakiki. Tidak ada tasbih, jangan menyamakan Allah dengan makhluk sekali-kali. Ta'til, menafikan daripada Allah sifat. Tahrif, menukar. Dan takyif. Takyif ni tanya bagaimana. Kalau kita kata sifat Allah Taala melihat, bagaimana Tuhan melihat? Itu soalan-soalan tersebut mesti kita nafikan. Apabila bincang tentang sifat Allah, semuanya jangan sekali-kali kita tanya. Takyif maknanya tanya bagaimana kaifiat. Jadi tanya kaifiat ni kita boleh tanya untuk kita ya. Macam mana kita? Manusia bila dia mendengar dengan telinga. Kalau telinga dia kurang, dia beli alat pasal. Itu dia panggil manusia. Allah Ta'ala, apa dia? Lah, jangan takyif sekali-kali. Bagi kita semua, kita pula wajib kita berkata mengenai hal sifat-sifat ini sebagaimana yang dikata oleh Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini, imam mazhab kita dalam fiqh. Dalam bab fiqh kita ikut Imam Syafi'i. Dalam bab akidah kita ikut siapa? Ikut Imam Syafi'i juga. Sebab Imam Syafi'i ini salah seorang imam 4 yang sangat masyhur, yang pengikutnya atas dunia ni ramai. Dan dia pula termasuk di dalam salah seorang imam yang mari daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i ini Quraisy, orang Quraisy dia. Cuma dia dilahirkan di Gaza, di Palestin masa tu mak dia duduk di sana. Lepas tu dia pindah balik ke Mekah. Imam Syafi'i kata apa? Tanda situ nama Imam Syafi'i ini Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Saya, kata Syafi'i, saya beriman kepada Allah dengan apa yang datang daripada Allah mengikut kehendak Allah. Jadi kita beriman dengan Allah dengan apa, dan beriman dengan apa yang mari daripada Allah. Quran lah, mari daripada Allah Ta'ala. Dan mengikut kehendak Allah. Allah nak lagu mana? Allah Ta'ala waktu ayat Quran. Dia suruh kita beriman. Kita beriman. Kemudian ayat Quran ni payah kita nak faham. Bukan senang nak faham. Maka kita balik kepada pentafsir yang paling hebat sekali. Yang Allah Ta'ala beri jawatan dia. Supaya jadi tafsir ayat Quran. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang menghuraikan ayat Quran. Macam mana adalah hadis dia yang jelas. Kemudian lepas pada zaman Nabi ada lagi beberapa ayat yang tidak yang Nabi kita faham, sahabat-sahabat faham, tapi orang kemudian tak faham, dihurai pula oleh para ulama. Jadi orang zaman dulu bila dia belajar dalam bab-bab gini, dia tak tanya banyak. Dia tidak tanya banyak. Sebab apa? Sebab mereka tahu. Mereka faham. Bila baca, dia faham. Semua bila mari ahli-ahli falsafah yang banyak bahas tentang wujud tadi, maka pada waktu itu ulama-ulama kita terpaksa kena menajamkan panel dia untuk nak lawan balik pokok Mu'tazilah yang masuk dalam Islam. Dan dalam umat Islam. Jadi bila kita hari ni, itu zaman dia. Bila mari zaman kita hari, banyak lagi istilah-istilah baru. Dia panggil isma. Izin. Faham ideologi baru. Yang mari pula ni. Zaman Rasulullah tak ada komunis. Lalu ni ada komunis. Zaman Rasulullah tak ada kapitalis. Sekarang ni ada mazhab kapitalis. Mazhab liberal. Mazhab berapa ni? Pluralism. Jadi, ulama-ulama semasa ni, pasal kena hurai pula kepada umat. Hak mana betul, hak mana salah. Jadi, mudah ya. Simple tengok. Imam Syafi'i kata apa kepada kita? Dia kata, saya beriman kepada Allah yang dibawa, saya beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Syafi'i kata. Kita pun nak kata jugalah, ya wahai Imam Syafi'i, kami pun beriman dengan apa yang Allah Taala bawa dan kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sama sikit dalam bab sifat. Seterusnya kita berpindah kepada nama-nama Allah Azza wa Jalla. Nama-nama Allah Azza wa Jalla, dia panggil Asma'ullah. Nama-nama Allah Ta'ala ialah
nama-nama khas baginya, bagi Allah, yang Allah sendiri menceritakannya di dalam Al-Quranul Karim dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Allah cerita dalam Quran dan Rasul cerita dalam sunnah, itu yang kita boleh namakan Allah. Jadi kita tak boleh nama kita sendiri. Anak kita tak apalah kita nama kita sendiri. Anak kita boleh letak nama apa-apa yang kita nak, bubuhkan nama. Dan yang pentingnya nama, jangan nama karutnya, nama syaitan ke, nama-nama pemuja berhala ke, itu tak boleh lah. Tapi nama Allah mesti daripada Allah, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap nama ini menunjukkan satu sifat atau beberapa sifat bagi Allah. Di dalam nama itu ada sifat. Dan tiap-tiap nama itu diambil daripada kalimah asalnya. Seperti nama Al-Alim, yang amat mengetahui. Diambil daripada kalimah asalnya Al-Ilmu. Sifat Allah Ta'ala ni ilmu, mengetahui. Nama dia Al-Alim, yang maha mengetahui. Pasal itulah kalimah maha-maha ni, seboleh-bolehnya kalau boleh kita janganlah banyak sangat guna kepada makhluk ni. Hak Allah. Jadi maha ni mana? Habis dia. Sangat tahu dia. Jadi, tapi istilah orang Melayu ni kadang-kadang agak hulu sedikit. Al-Qadir, yang amat berkuasa. Al-Qadir mana apa? Yang amat berkuasa. Diambil daripada kalimah asalnya Al-Qudrah. Qudrah, iradat. Jadi Qudrah ambil daripada Qudrah, kuasa. Al-Qadir, yang amat berkuasa. As-Sami', yang amat mendengar. Diambil daripada kalimah asalnya As-Sam'u, maknanya mendengar. Al-Basir, yang amat melihat. Diambil daripada kalimah asalnya Al-Basar, melihat, dan sebagainya. Di antara nama-nama yang mencakupi pengertian segala nama dan sifat ialah nama Allah. Ada beberapa pendapat ulama mengenai asal perkataan ini. Asal perkataan ini ada beberapa pandangan ulama. Kita tengok sini apa dia kata. Menurut pandangan satu golongan mengatakan kalimah Allah. Allah tu alif, lam, ha. Ambil di mana? Ialah terbitannya, masdarnya daripada kalimah al-ilah. Al-ilah. Tengok betul-betul. Ragi ke kita gitu. Al-ilah. Dibuang hamzah dan diidghamkan. Mana idgham termasuk lam pertama ke dalam lam kedua. Sehingga jadi satu lam yang musyaddadah bersabdu jadi al-ilah. Il-Allah. Jadi terus masuk. Saya juga namanya bahasa Arab ni lah. Pendapat ini disokong oleh Syekh Ibn Qayyim. Disokong oleh Sibawayh. Sibawayh ni siapa? Ulama yang bisa dalam bidang pakar dalam bahasa Arab dan Al-Imam At-Tabari. Ada pendapat yang mengatakan nama Allah alif lam lam ha itu kalimah asal, bukan kata terbitan. Dia ada juga mengatakan Allah sendiri itu kalimah dia ada. Apa ada? Tak payah duduk cari kita untuk cari ni. Dia sendiri dah. Yang penting bagi kita kalimah Allah itu satu kalimah yang agung, yang besar. Nama Allah. Walau bagaimanapun, mereka bersepakat mengatakan nama-nama itu menjadi sifat Allah atau nama-nama khas bagi Allah seperti Ar-Rahman. Jadi Allah ni tak boleh orang bernama orang lain. Tak. Nama khas bagi Allah. Tak boleh kita bernama siapa-siapa kita Allah. Tak boleh. Kalau nak juga, kena tambah Abdul. Abdul Allah. Jadi orang ni hamba Allah. Jadi nak satu dia tak boleh. Abdullah. Seperti nama Ar-Rahman adalah nama khas bagi Allah. Dan begitu juga menjadi sifat bagi Allah. Ar-Rahman ni nama Allah dan sifat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiap-tiap nama Allah menunjuk kepada pengertian yang terkandung di dalam kalimah itu. Dan nama-nama Allah semuanya adalah sifat-sifat yang terpuji. Jadi tak ada nama Allah Ta'ala sifat tak puji, tak ada. Asma'ullahul husna. Nama-nama yang elok. Asma' itu nama-nama. Al-husna yang elok. Dia terjemah selalu.
ditambah kalimah al-husna, elok, di belakang. Kerana nama-nama itu menunjukkan kepada sebaik-baik dan semulia-mulia zat Allah Ta'ala. Jadi nama ni nak tunjuk pada baik. Mentauhidkan Allah di segi nama menuntut daripada Muslim supaya beriman kepada semua nama-nama Allah, nama-nama yang Allah menamakan zatnya, dan beriman dengan pengertian yang ditunjuk oleh nama-nama itu dan ekoran yang berhubung dengan nama-nama itu. Jadi kita kena beriman dengan nama tu, kesan daripadanya, hasil daripada kita beriman tu, bagaimana kita dengan Allah. Kita tahu Allah Ta'ala ni, nama dia cantik. Jadi, bila kita tahu, apa dia nanti? Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah, huwa rahmanur rahim. Jadi, nama Allah Ta'ala, alim. Alim makna mengetahui. Sifat dia pula, alim. Al-ilmu, mengetahui. Jadi, bila kita tahu Allah Ta'ala mengetahui, nama dia mengetahui, sifat dia mengetahui, apa kesan dia dalam diri jiwa kita? Ada kesan tak ada kesan? Ada kesan. Bila nak buat maksiat, boleh buat? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Allah mengetahui. Dalam jiwa dia tahu, dalam gelap tahu. Ada orang dia tahu, tak ada orang tahu. Jadi automatik orang ni tak akan buat maksiat. Hari ni bila orang, kenapa orang boleh buat maksiat? Walaupun ada kuih atas kepala, ada serba atas kepala, kenapa boleh buat maksiat? Sebab tidak jelira masuk dalam jiwa kita ni memahami nama Allah dan sifat Allah Ta'ala. Kita tahu hitungnya. Kita tahu buat bilangnya ya. Berapa nama? 99 dia tu. Wallahu alladhi la ilaha illahu sampai akhir. Berapa nama sifat Allah? Kalau orang tua kita ni dah hafal sifat 20 contohnya. Dia hafal. Tapi dari sudut penghayatan. Dari sudut kepahaman kita. Dari sudut apa ni, kejiwaan kita. Sebab nama-nama tu longgar. Kalau tak longgar, sesat masalah. Mana ada penjara? Mana ada polis? Tak ada polis lah. Kenapa kamu tak buat benda ni? Allah nampak. Allah memandang. Sifat Allah Ta'ala. Basar. Melihat. Boleh buat tak boleh buat? Tak boleh buat. Jadi, kenapa jadi macam ni? Keyakinan kita tak mari. Tak mari. Waktu belajar dia marilah. Waktu nak buat mari tak mari. Tak mari. Terpisah di antara waktu belajar dengan waktu nak amal. Jadi hari ni macam mana nak masuk, nak pasak, nak baji, nak asak dalam hati kita ni, dalam sanubari kita ni, sifat Allah dengan nama-nama Allah. Masuk dua ni dalam kepala kita, insya-Allah Ta'ala. 5 sen duit tak akan hilang. Apa benda-benda orang letakkan kita, tak akan, tidak akan jadi rusak. Sebab kita tahu, kita duduk ni, Allah Ta'ala nampak. Kita duduk, Allah Ta'ala mendengar. Kita duduk, Allah Ta'ala mengetahui. Jadi apa benda nak buat? Jadi gelap dengan siang, sama. Malam dengan siang, sama. Jadi kita nak kepada kesan. Jadi, mentauhidkan Allah dari sudut nama ini, menuntut daripada Muslim, daripada seorang Muslimin yang Muslimah, supaya beriman pada semua nama-nama yang Allah namakan zatnya, beriman dengan pengertian yang ditunjuk oleh nama-nama itu. Apa dia? Semua nama ni, apa dia pengertian? Al-Qahar. Allah Ta'ala Maha Gagah. Bijaksana. Bila tu yang Maha Gagah, perlu lagi kita minta pertolongan dengan orang lain? Tak payah. Minta pertolongan dengan Allah. Dalam masalah pertolongan, tak boleh buat lah. Nak minta tolong orang, tolong angkat kayu kita, tolong angkat barang-barang kita. Itu cerita lain. Nanti kita pergi ke orang nak tolong angkat. Saya tolong angkat. Tak boleh, saya minta tolong dengan Allah. Itu aja dah tahu pula nama dia namanya tu. Jadi istilah tu kena faham. Dan kita kena hadap betul-betul. Dengan pengertian yang ditunjuk oleh nama-nama itu dan ekoran yang berhubung dengan nama-nama itu. Contohnya, ini dalam kitab kita ada. Tersebut dalam Al-Quran nama Ar-Rahman. Kita beriman bahawa Ar-Rahman salah satu nama khas bagi Allah. Dan beriman pula bahawa nama ini menunjukkan Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, sifat kasihan belas. Dan beriman pula bahawa Allah Ta'ala itu kasihan belas kepada sesiapa yang dikehendakinya. Reaksi kepada siapa dia nak. Begitu seterusnya nama-nama yang lain yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bilangan nama Allah termasuk di dalam nas hadis sebanyak 99 nama. Kita tahu dah 99 ni. Tapi kalau nak suruh ingat,
Tak berani selalu. Nak suruh hafal. Berani tak berani? Tak berani. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Mi'atun illa wahidun man ahsaha dakhala al-jannah. Innahu witrun yuhibbul witra. Innahu witrun yuhibbu al-witra." Rawahu Bukhari wa Muslim. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Dalam hadis Bukhari. Kurang satu 100. Maksudnya 100 kurang satu. Bahasa Arab ni dia suka main macam tu. Dia ambil yang besar, lepas tu dia kurang. Sebagaimana dalam cerita Nabi Nuh AS. Allah Ta'ala kata, Al-Fasanatin illa 50 aman. 9,000 tahun kurang 50. Ni pun, mi'atun illa wahid. 100 nama kurang satu. 99 jawab dia ni. Sama, tapi dia suka bahasa Arab ni. Suka main illa. Jadi, sesiapa, tengok tengah yang baca. Sesiapa yang menghitungnya akan dapat masuk syurga. Sesungguhnya Allah itu satu dan dia suka kepada bilangan witir. Bilangan yang ganjil. 1, 3, 5, macam tu. Jadi sunnah. Kalau kita nak makan tamar tu, buka puasa. 1, 3, 5, 7. Buang je. Jadi masa kita nak bagi orang pun kita ikut bilangan ni lah. Bilangan ganjil ni. Bila? Belah. Jadi, apa maksudnya? 90 itu ni, man ahsaha dakhal jannah. Siapa dia kira, siapa dia menghitungnya, apakah hitung maksudnya kita boleh 99 saja? Atau ada maksud lain? Para ulama telah bersepakat mengatakan, penetapan Nabi SAW, bilangan 99 itu, bukanlah berarti terbatas pada bilangan itu saja. Bukan setakat itu saja. Malah bahkan maksud menyebut bilangan 99 itu ialah menerangkan bahawa Allah mempunyai nama-nama tersebut. Nama-nama itu ada. Siapa menghitungnya, ia akan dapat masuk syurga. Bukanlah berarti bilangan 99 itu, siapa dia boleh hitung 99 ini, orang yang masuk syurga. Bukanlah berarti bilangan 99 itu menafikan nama-nama yang lain daripada Allah. Jadi tak ada hal lain. Kerana tujuan hadis menceritakan mengenai dapat masuk syurga dengan sebab menghitung nama-nama itu. Jadi 99 itu salah, kita dah ingat dah. Dia selalu baca. Di antara hadis yang menunjukkan adanya nama-nama lain bagi Allah yang Allah sengaja tidak menceritakannya. Dia sahajalah yang mengetahuinya sebagai ilmu ghaib di sisinya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Nabi ini menunjukkan bahawa ada lagi lebih daripada 99 itu yang kita tak tahu. Mana hadisnya? Ma asaba musliman qattu hammun wala huznun faqala inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Maka itu bacaannya. إلا أذهب الله عنه همه وأبدله مكان همه فرحا فقالوا يا رسول الله ألا نتعلم هذه الكلمات قال بلى ينبغي لمن سمعهن أو يتعلمهن رواه الإمام أحمد وأبو عوانة في صحيحه. Maksudnya, mana-mana Muslim yang menghadapi kesusahan, lalu ia berkata, doa dengan bahasa doa yang kita baca tadi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini hamba engkau, anak 2 orang hamba engkau, ubunku ni, kepala aku ni di tangan engkau.
Hukuman engkau berjalan terus ke atasku. Keputusan engkau sama, adil ke atasku. Aku minta daripada engkau dengan tiada nama engkau yang engkau menamakan zat engkau itu. Yang engkau turunkan dalam kitab engkau. Itu yang engkau ajarkan kepada makhluk engkau. Itu yang engkau sahajalah yang mengetahuinya. Sebagai ilmu ghaib di sisi engkau. Nah, tengok. Jadi Nabi sebut di sini. Apa ni? Ada nama-nama Allah Ta'ala tak ajar kepada orang. Dia kata ni. Awis ta'sartanhi fi ilmi al-ghaib indak. Jadi ada nama-nama tu Tuhan yang tahu. Ataupun Allah Ta'ala ajar kepada beberapa orang daripada makhluk dia. Jadi menunjukkan bahawa bukan 99 saja. Tapi 99 itu yang kita kena hitung. Kena bilang. Hak lain tu, hak Allah Ta'ala tak ajar tu betul lah. Kita tak payah cari. Nak cari mana lagi dah dia tak ajar. Allah Ta'ala yang istaksara. Yang dia tahu. Semuanya syahid daripada hadis ini menunjukkan bahawa ada lagi nama-nama lain lebih daripada itu. Apa jadi? Engkau jadikanlah Al-Quran ini penyubur hatiku, penenang hatiku. Rabi'ah qalbi, penenang hati, penyubur hati, penghilang duka cita, kesedihanku dan kesusahanku. Tanda sekat itu. Nascaya Allah akan menghilangkan duka cita daripadanya dan menggantikannya dengan kegembiraan. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami mempelajari kalimah, mempelajari doa ini? Sahabat belajar. Allahumma inni abduka. Kalau kami belajar doa ini macam mana Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, siapa mendengarnya, patutlah ia mempelajarinya. Jadi siapa dia ada duka cita, susah hati, baca doa. Allahumma inni abduka min abdika. Sampai kepada ghammi itu, baca juga, doa juga, Allah Ta'ala akan hilangkan duka cita dia. Besar tak besar kelebihan tu? Jadi kalau kita duka cita, tak payah duduk cari banyak-banyak. Buka kitab kita ni, dalam perisai Muslim ada. Baca doa. Nanti tak nanti doa. Nanti lah. Jangan duduk baca lagi cari benda lain. Cari doa Nabi kita ajar, cukup lah kita. Balik pula kepada perbincangan kita. Maksud menghitung nama-nama Allah dalam hadis ini ialah mengetahui nama-nama itu. Satu, kita kena tahu. Menghafaznya. Kalau tak boleh ingat baca, tak tengok, tak apa. Dia boleh baca. Yang ketiga, memahaminya. Ini yang penting. Memahami itu. Nak faham satu-satu nama. Asma'ul Husna. InsyaAllah nanti satu masa, kita akan baca kitab Asma'ul Husna. Nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Beriman dengannya. Kena beriman kita dengan nama Allah. Menjaganya baik-baik. Maksud jaganya bukan takut dinding. Tak. Takut dinding. Buat perhiasan. Menjaganya maksudnya, kalau kita dah faham, dah beriman, jagalah Allah. Allah Ta'ala mengetahui. Kenapa membuat benda mungkar juga? Tuhan tak tahu. Itu tahu orang ni tak jaga tu. Tak jaga. Menjaga garisan dalam hubungan Allah dengan nama-nama itu dan menyeru Allah dengan nama-nama itu. Bila kita nak doa, kita dengar Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Alimal Ghaibi wa Syahadah. Jadi, seru nama Allah. Dengan nama yang diajar itu. Jangan seru benda lain. Jangan seru benda yang tidak ada daripada dalam Asma'ul Husna. Dengan demikian, hadis yang berhubung dengan bilangan nama-nama Allah memberi arti siapa menghafaznya dengan memikir isinya. Cakap ngapal aja. Hari ini pula bukan cakap hafal. Orang buat nyanyi pula tu. Buat nasyid. Dengan lagu-lagunya, dengan gendangnya, dengan pukulan palu, rebananya, dengan muziknya. Kita tak tahulah orang nak jawab apa dengan Allah SWT. Nama Allah Ta'ala ni bukan nama untuk dinyanyikan. Bukan untuk dilagu-lagukan. Bukan untuk dipukul gendang dengan dia. Supaya ingat dengan nama Nabi. Banyak kali ni orang puji Rasulullah. Selawat-selawat ni dengan muzik. Saya tak tahulah. Dia nak jawab apa dengan Rasulullah SAW. Betul kalau orang ni sayang ni dengan Nabi. Ataupun nak suka-suka nak main. Sekarang ni orang minat kepada nasyid. Minat kepada lagu-lagu Islam dia panggil. Orang tak dengar dia muzik. Lagu-lagu rock tu orang lain dengar. Maka kalau dia kata CD ni lagu, ramai pun orang buat ikut cara ni. Dia ikut suasana lah. Siapa yang menghafalnya dengan memikir isinya, mengambil iktibar dengan pengertiannya, beramal dengan tuntutan-tuntutan, serta menjunjung Allah, Tuhan nama itu,
dia akan dapat masuk surga. Itulah maknanya man ahsaha dakhala jannah. Siapa dia jaga nama Allah Taala ni, orang yang masuk surga. Maksud jaga sini ialah menghitungnya, memahami maknanya, menghayati pengertiannya dan beramal dengan muqtadanya, dengan apa yang adalah mana tu. Barulah sempurna iman orang itu kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah taala kita sambung pula perbincangan kita dalam bab yang seterusnya, iaitu dalil tauhid al-asma wa sifat. Insya-Allah kita akan sambung dalam perbincangan yang seterusnya.